Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-21, Muraqabah atau koreksi diri. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahawa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa sebagai seorang manusia. Dia bertanya, wahai Muhammad, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah bahawa engkau percaya kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Jibril berkata, engkau benar. Jarir berkata, kami semua hairan atas penegasannya terhadap kebenaran jawapan Nabi. Sedangkan dia sendiri yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya lagi, katakanlah kepadaku, apakah Islam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam iaitu hendaknya engkau menegakkan solat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadat haji ke Baitullah. Jibril berkata, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, katakanlah kepadaku, apakah ihsan? Apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, ihsan iaitu hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sebab meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jibril berkata, engkau benar. Ucapan Nabi, meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia, yakni Allah, melihatmu, merupakan petunjuk mengenai keadaan mengkoreksi diri, yakni muraqabah. Sebab mengkoreksi diri, yakni muraqabah, pengawasan diri, adalah kesedaran si hamba bahawa Allah sentiasa melihat dirinya. Jadi tetapnya dia dalam kesedaran ini merupakan muraqabahnya terhadap Tuhannya. Dan ini merupakan sumber kebaikan baginya. Dia hanya akan sampai kepada keadaan koreksi diri ini, pengawasan ini, setelah dia sepenuhnya melakukan perhitungan dengan dirinya, yakni muhasabah, mengenai apa yang telah terjadi di masa lampau, memperbaiki keadaannya di masa kini, tetap bertekad di jalan yang benar, memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sepenuh hati, menjaga diri agar setiap saat tidak pernah lupa kepada Allah Ta'ala, patuh kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaannya. Barulah setelah dia melaksanakan hal inilah, dia akan menyadari bahawa Allah Ta'ala selalu mengamati dirinya, yakni mengawasinya, dan bahawa dia dekat dengan hatinya. Dia mengetahui keadaan-keadaannya. Dia melihat perbuatannya dan dia mendengar perkataannya. Orang yang lalai akan semua hal ini, dia akan jauh dari titik awal kejayaan dan terlebih lagi dari kebenaran inti tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bercakap tentang muraqabah atau disebut juga sebagai ihsan atau disebut juga sebagai pengawasan diri.
Artinya bila kita berada di satu tempat, kita tahu kita diawasi. Umpama kita masuk dalam lift, kita tahu dan lift ni ada kamera. Maka kita berhati-hati dengan pergerakan. Umpama saya sekarang sedang berlangsung dengan tuan-tuan. Saya langsung. Saya diawasi oleh tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan melihat setiap gerakan saya buat. Setiap perkataan yang saya tuturkan, tuan-tuan dengar. Maka ini menjadikan saya akan lebih berhati-hati pada setiap gerak badan saya. Saya tak mungkin menggerakkan badan saya pada perkara yang akan mengaibkan saya. Atau pada setiap tutur bicara saya yang tuan-tuan dengar. Pasti saya berusaha menyusun sebaik mungkin. Supaya ia dipahami, supaya ia dapat didengari dengan begitu jelas. Maka ini muraqabah kita dengan makhluk. Kalau bos kita kata, kita kerja kaunter, kerja cashier, dekat duit tadi ni ada kamera tu. Apakah kita fikir nak ambil duit? Dan bila seorang berkata kita tengok CCTV, maka kita yang kadang-kadang kita yang buat salah mungkin bimbang sebab dia tahu dia diperhatikan. Kita nak bukan secara teknikal datang perasaan tersebut. Maksud saya, banyak manusia kerana pemerhatian CCTV, kerana pemerhatian orang tertentu kepadanya, maka dia mengambil sikap berjaga-jaga dan pengawasan. Kita pergi ke satu negara yang pernah dikritik oleh dunia, iaitu negara Singapura, yang dianggap menceroboh privasi rakyatnya. Sebab negara Singapura antara negara yang paling banyak CCTV dalam dunia. Pada setiap simpang, setiap lorong, setiap tempat, antara paling banyak. Sehingga ahli ataupun NGO yang berkait dengan kebebasan manusia mengkritik langkah tersebut, menjadikan dia penjara sebenarnya dan menceroboh privasi. Tetapi apa yang kita lihat, kita bukan melihat secara kritikan ataupun apa, kita melihat bagaimana manusia dengan sebab itu pengawasan berlaku. Setiap teksi dipasang dengan kamera. Setiap bas dipasang dengan kamera. Untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka automatik mereka didisiplinkan dengan teknikal. Tetapi datang Islam. Mendisiplinkan manusia lebih dalam daripada itu. Kenapa bila kita sebut sekadar teknologi, maka boleh diubah, boleh diedit. Boleh dibuat perkara yang sebenarnya cuma menjaga zahir bukan batinnya. Dalam Islam, muraqabah itu datang daripada kesedaran. Datang daripada kesan ibadat yang kita lakukan. Datang daripada kesan muhasabah. Datang daripada kesan ilmu bahawa kita akan kembali pada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebut banyak ayat-ayat tentang Allah sentiasa memerhatikan kita, mendengar perkataan, melihat perbuatan kita. Bila Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Allah memerhatikan kamu. Bila Allah menyatakan inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan fikiran semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala berfirman, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bila seorang buat baik sikit, Tuhan akan tunjuk. Bila seorang buat kejahatan walau sedikit, Allah tunjuk. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang dituturkan melainkan di kanan kirinya ada raqib dan atid yang menulis, yang mencatat. Maka banyak ayat-ayat supaya kita faham, kita sedar Allah Ta'ala perhatikan kita. Maka Islam datang merawat secara sempurna. Kita tidak nafikan bahawa teknikal manusia cuba untuk memperbaiki manusia dengan undang-undang yang mereka lakukan. Tetapi ia tidak boleh menyentuh hati mereka. Hanya Islam yang datang terus menyentuh hati-hati manusia. Hanya Islam yang datang memperbaiki hati manusia sebelum diperbaiki zahirnya. Manusia menggunakan hukum memperbaiki zahir tapi tidak pernah sampai ke hati. Hanya cuma sampai di akalnya. Oh, ini bagus. Ini undang-undang baik. Tetapi Islam datang memperbaiki hati yang akhirnya hati itu menjadi raja yang benar-benar adil.
yang mendorong setiap kaki tangannya untuk melakukan kebaikan, yang mendorong seluruh perbuatannya berada pada landasan, maka itulah dia Islam. Mendidik hati. Sebagaimana kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat, salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasada jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Bila elok-elok semuanya, bila buruk-buruk semuanya, ketahuilah ia adalah hati. Dan bila Nabi SAW bersabda, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat gambaran kamu, rupa paras kamu, tapi Allah lihat hati kamu dan amalan kamu. Maknanya, bila Rasulullah kata hati itu yang mendorong satu amal-amal yang baik. Sebab itu kita bila buat amalan pun, maka persoalan yang utama yang ditekankan ialah keikhlasan. Maka kita bila bercakap tentang hati, inilah sebenarnya pokok pangkal kepada manusia. Dan tak Islam nak baiki benda ni, antaranya adalah muraqabatullah. Muraqabatullah ini kalau tuan-tuan lihat bila Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah perhatikan semua makhluknya. Allah bukan sekadar tengok kita manusia, jin, malaikat, alam ini, seluruh serangga, seluruh para binatang dilihat oleh Allah. Allah Ta'ala maha melihat. Inna allaha sami'un alim. Allah Ta'ala itu inna allaha kana basir, inna allaha kana bikum basira. Allah melihat semua benda yang kamu lakukan. Allah mendengar dan Allah tahu. Inna allaha sami'un alim. Allah dengar dan Allah tahu semuanya. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah perhati betul-betul apa yang kamu lakukan. Maka banyak ayat yang menjelaskan pemerhatian Allah. Cuma tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak rasa Tuhan tengok kita? Sebab itu pengarang kita bawa dulu hadis. Iaitu hadis yang popular, yang masyhur daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bila datang malaikat Jibril AS menyerupai seorang manusia. Dan kita tahu antara kemuliaan malaikat, dia boleh rupa manusia. Antara keistimewaan dia. Ustaz, jin pun boleh menyerupai manusia juga kan? Jin. Apa beza tasyakkulat malaikah wa tasyakkulatul jin? Apa beza penyerupaan malaikat pada manusia dengan penyerupaan jin pada manusia? Beza. Jin waktu mana menyerupai manusia, dia menjadi lemah. Dia tak kuat. Malaikat bila mana dia menyerupai manusia, dia tetap mengambil hukum malaikat. Dia kuat. Dia boleh jalan melaju dan sebagainya. Jin kalau dia menyerupai manusia, dia mula lemah. Sebab itu jin tidak boleh mengambil masa yang lama untuk menjadi manusia. Itu kita dengar kalau orang kata tengok jin sekejap, nampak sekejap lagi, nampak sekejap lagi. Sebab dia tak boleh lama. Kalau lama dia makin lemah. Dan kalau kita baling batu atas kepala dia, maka dia sakit. Kalau bunuh dia, maka dia mati. Berbeza malaikat. Malaikat, walaupun dia menyerupai manusia, dia mengekalkan kekuatan malaikat. Tidak sedikit kurang pun. Maka ini beza malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat waktu menyerupai manusia, dia inginkan kebaikan pada manusia. Nak buat kebaikan. Jin bila mana dia menyerupai manusia, kebanyakan dia nak buat kejahatan pada manusia. Maka Allah lemahkan tipu dayanya. Sebab itu kebanyakan jin tidak menyerupai. Tak berani. Kalau jin yang bijak-bijak, dia tak berani serupa orang. Tapi jin yang bodoh-bodoh ni dia menyerupai orang. Kerana itu Nabi SAW waktu bertemu dengan Raja Jin dan sekalian jin dalam dakwah Nabi SAW, maka jin itu dalam rupa dia. Tidak dia menyerupai manusia. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud supaya dia kekal di dalam lingkungan bulatan yang baginda SAW buat. Maka ini cerita jin sikit sebanyak cerita jin. Baik, kembali tentang persoalan muraqabah. Bila malaikat dia datang, tuan-tuan sekalian, lalu malaikat ni bertanya, apakah itu iman, mal iman? Maka Nabi SAW menyebut tentang rukun iman. Kemudian malaikat ini bertanya, apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab seluruh rukun Islam. Kemudian, bila malaikat tanya, apa itu ihsan?
Maka jawab baginda SAW, anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seperti Allah melihatmu. Kalau kamu tidak merasa begitu, kamu mengetahui Allah melihatmu. Di sini, salah satu daripada tiang agama. Iman, Islam, ihsan. Ihsan, artinya seorang tadi kalau kita sebut ihsan dengan kalimah umum bahasa Melayu, ihsan, melakukan ihsan buat baik. Atas nama simpati, buat baik. Atas nama ilmu kita buat baik. Tetapi dalam perbahasan syarak, ihsan lebih tinggi pada itu. Buat baik kerana perintah Allah. Buat baik kerana mencari keredaan Allah. Buat baik kerana Allah perhatikan kita. Itu ihsan. Memang kita dengar selalu, okey, kita lah hendaklah berihsan dengan orang. Ini amal ihsan. Ini ihsan daripada kami. Ini bantuan daripada kami, ihsan. Tapi ihsan manusia cuma merujuk kepada kebaikan-kebaikan umum. Ihsan di sisi syarak adalah ihsan kebaikan yang dibuat kerana perintah Allah. Kebaikan yang dibuat kerana pemerhatian Allah. Kebaikan yang dibuat kerana Allah Ta'ala suruh dan perintah. Maka ini ihsan yang tertinggi. Atas ihsan inilah tuan-tuan kita tak nak buat jahat. Atas ihsan inilah tuan-tuan kita sentiasa buat benda faedah. Melakukan amal soleh. Lalu pengarang kita mengajar kepada kita bagaimana ihsan itu diperolehi. Ustaz, macam mana saya nak suruh rasa Allah tengok saya, Allah perhati saya. Maka kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, cara pertama dia kena muhasabah diri. Muhasabah diri bagaimana, saya ni siapa? Man ana? Min aina ana? Ila aina ana? Saya ni siapa? Daripada mana saya datang? Kepada mana saya kembali? Allah, saya manusia yang lemah, Allah ciptakan. Allah uji saya, Allah beri saya nikmat. Saya manusia yang akan kembali pada Allah. Akan dihitung amalannya dan perbuatan. Akan dia beri pahala atau dosa. Akan dimasukkan dalam syurga atau dicampur dalam neraka. Saya manusia yang hidup dan akan mati. Yang akan bersendirian bertanggungjawab dengan perbuatan saya. Saya manusia yang akan kembali ke alam barzah yang gelap gulita. Dan di sana saya akan ditanya tentang apa yang telah saya lakukan. Saya manusia yang Allah Ta'ala uji saya dengan perintah dan larangan. Saya manusia yang kerdil, yang lemah. Yang Allah Ta'ala ciptakan pada saya. Dan Allah uji saya dengan pelbagai ujian. Tuan-tuan, ini lafaz-lafaz muhasabah diri kita. Yang akhirnya, pertama waktu mana kita muhasabah, tuan-tuan sekalian, hilang sombong dulu. Tujuan muhasabah ni nak hilangkan sombong dulu. Sebab kalau orang tu sombong, dia tak boleh dekat dengan Allah. Buang sombong. Sehingga kita nampak kita tak ada apa-apa. Kita cuma daripada air mani yang hina. Daripada tanah yang busuk. Kita kembali semula ke tanah. Hancurlah tubuh badan yang kita banggakan ini. Jauhlah dan berpisahlah kita dengan semua manusia yang menyayangi kita dan kita menyayangi mereka. Hilanglah segala fungsi harta benda yang selama ni kita banggakan. Yang selama ni kita cari dan bersusah payah. Kita nampak di situ. Pertama-tama saya nampak saya tak ada apa. Zero. Saya tak ada apa. Yang kedua, saya melihat sebenarnya apa tanggungjawab saya. Tanggungjawab. Maka saya mula memahami tanggungjawab saya menyembah Allah. Mengabdikan diri pada Allah. Mengesakannya. Maka saya mula mengenali sedikit demi sedikit bagaimana hendak melakukan kebaikan. Maka di sana datangnya apa yang disebut sebagai muraqabah. Tapi kalau tak ada muhasabah macam ni, daripada permulaannya kita dah gagal, jangan kata yang akhirnya. Kata Syekh Al-Qasim, fahuwa bima'zilin an bidayatil waslah fa kaifa an haqa'iqil qurbah. Kalau muhasabah dia tak berjaya buat. Dia daripada jalan pertama belum sampai pun. Apatah lagi dia nak menuju kepada matlamat atau kepada kemuncak pendekatan pada Allah. Sebab itu Umar Al-Khattab berpesan pada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Muhasabah diri. Sebab nanti Allah akan muhasabahkan kita. Bukankah aku beri kamu nikmat? Bukankah aku berikan kamu usia? Bukankah aku berikan kamu kehidupan? Bukankah aku berikan kepada kamu muda? Bukankah aku berikan pada kamu harta? Aku berikan pada kamu akal? Apa yang kamu lakukan?
Bukan kamu mengetahui aku yang menciptakan kamu, menciptakan alam ini? Bukankah. Kita tu di muhasabah. Tuan-tuan, sebelum lafaz tu kena kat kita, kita sendiri tanya diri kita. Muhasabah diri kita. Maka orang yang muhasabah, orang ni yang benar-benar akan memperbaiki amalan, ketaatan kepada Allah. Dan orang ni benar-benar akan merasakan kemanisan iman. Sebab itu kita lihat Nabi SAW ajar kita doa. Doa kepada Allah. Di antara doa baginda SAW, Allahumma, ataupun di antara doa Rasulullah SAW, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu akan rasa takut aku padamu dalam keadaan ghaib dan dalam keadaan nyata. Yakni dalam keadaan aku bersendirian atau bersama dengan manusia. Kita doa, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan atas sebab ini juga Nabi SAW pernah berpesan supaya orang Islam sentiasa muraqabah dengan sabdanya, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah Allah kat mana pun kamu berada. Jangan kat masjid dia datang takut Allah. Kat padang bola, di tempat kerja, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan para pemimpin, bersama orang yang kita kagumi dan orang yang kita benci. Takutlah Allah. Yakni ikutlah peraturan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk dengan geng-geng kita sukai lalu kita langgar perintah Allah. Jangan kerana kita duduk dengan geng-geng yang kita benci lalu kita langgar perintah Allah. Kita bawa jati diri takwa pada Allah di mana-mana sahaja. Sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takutlah Allah dengan sebenar-benar takut. Yang ini muraqabah. Bahkan kita lihat bila Nabi SAW mengajar sahabat. Ketika mana sedang solat, nak solat Nabi ajar. Macam mana nak menghasilkan solat yang bermutu, berkualiti, bermuraqabah. Sebab ketika mana kita solat, kita sedang diperhatikan. Umpama tuan-tuan kita ambil anak kita yang kecil tu. Kita ambil anak kita kecil tu. Ni Ali. Ali solat, abah nak tengok. Bila Ali tahu abah dia nak tengok, akan Ali solat dengan luar biasa. Dia baca Fatihahnya nyaring, sedap sekali. Dia baca surah. Kemudian dia rokok. Dengan begitu sempurna sampai selesai solat. Sebab dia tahu ayah dia tengok. Apatah lagi bila Allah yang melihat. Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabat, ketika mana mereka nak solat, apa kata Rasulullah? Salli salata muwajji' fa innaka in kunta la tara fa innahu yarak. Sembahyanglah sembahyang selamat tinggal. Kalau sekiranya engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Sallu salata muwajji'. Sembahyang sebagaimana sembahyang yang terakhir kamu. Tuan-tuan, bila kita tahu solat ni solat terakhir, datang muhasabah tu, maka datanglah muraqabatullah, kita nak buat yang paling baik. Tuan-tuan, ada satu kisah tentang muraqabatullah. Kisah sesuatu untuk kita kisahkan. Iaitu ada seorang lelaki. Lelaki ni saudagar kaya. Kaya sungguhlah, ladang banyak, duit banyak. Namanya ialah Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam. Dan dia ada seorang anak perempuan yang cantik. Cantik, lawa, baik, kaya pula. Sempurna secara pandangan manusia padanya. Ya, manusia boleh saja nampak sempurna pada pandangan manusia. Tapi di sisi Allah semua kita tahu kita tak sempurna. Pada pandangan manusia, kita nampak sesuatu mungkin sempurna. Jadi, Nuh bin Maryam ini tuan-tuan, dia beli seorang budak, hamba. Dan budak ini Mubarak. Budak nama dia. Maka ditugaskan bagi menjaga kebun anggurnya. Tak, kebun anggur. Ini orang yang kita katakan hamba yang pada usia lebih kurang 20-an macam tu. Lalu selepas 2 bulan, owner dia, Nuh bin Maryam, nak pergi silau-silau ataupun melawat kebun dia. Kebun cantik. Maka dia pun pergi, dia pun berehat, dia pun berbaring.
Seronok tengok kebun. Lalu dia berkata kepada Mubarak, bawakan kepada aku anggur. Petik sikit anggur. Maka Mubarak bawa. Bila bawa, tuang dia pun makan. Faizan huwa hamid. Allah pahit. Hamid. Masam. Masam anggur. Lalu dikatakan, pergi ambil lagi. Maka dia ambil, kali ini makan, pun masam. Ambil pokok lain pula. Ambil, makan, masam. Begitu semua masam. Marah dia. Lalu kata tuang dia ni, mu ni tak reti ke? Membezakan mana anggur yang masak, mana anggur yang tak masak, mana anggur yang manis, mana anggur yang tak manis. Marah tuang dia. Lalu kata Mubarak, Tuan cuma mengarahkan saya menjaga kebun anggur. Tuan tak suruh saya rasa anggur. Suruh jaga je. Bukan suruh rasa anggur. Dan saya ini Tuan, saya bukan takut pemerhatian Tuan. Sebab Tuan tak ada kat sini pun. Saya takut pemerhatian Allah pada saya. Allah tengok saya buat kerja ni. Saya tak fikir Tuan, saya tak fikir manusia lain, saya cuma fikir Allah. Saya tak mungkin buat benda yang saya tak disuruh. Sebab Tuan pun kata pada saya, jaga kebun ni. Jaga. Bukan suruh rasa anggur ni. Maka Tuan ni terkejut. Ish, hebat budak ni. Budak ni ada muraqabatullah. Dia kata, kamu ni aku nampak orang berilmu. Maukah kalau aku tanyakan kepada kamu berapa soalan? Lalu kata lelaki ini Mubarak, silakan Tuan. Maka kata Nuh bin Maryam, aku ada seorang anak perempuan yang cantik, yang kaya. Dan ramai datang meminangnya. Agak-agak kepada siapa aku patut terima pinangan. Anak aku ni ramai orang minang. Dah lawa, dah kaya, anak orang kaya. Siapa tak nak minang? Dia dah kahwin pun nak minang lagi sementara orang bujang. Maka kata Mubarak, Tuan, orang jahiliah dahulu, mereka mengahwinkan anak-anak mereka kerana keturunan. Sebab keturunan, sebab kabilah. Kahwin. Tak tengok yang lain. Itu orang jahiliah. Manakala orang-orang Yahudi tidak mengahwinkan anak mereka melainkan orang kaya. Syarat nak jadi suami bagi seorang perempuan Yahudi ni, dia kena kaya. Sebab Yahudi memang menilai harta. Tuan, ada pun orang Kristian, mereka tak akan mengahwinkan anak mereka melainkan pada lelaki yang handsome. Lepas tu tuan-tuan tengok Korea Selatan kan dia negara Kristian. Dia cuba zahirkan lawa-lawa belaka, lelaki lawa. Akhirnya orang Melayu gila-gila ke lelaki Korea. Daripada gila filem, gila makanan sampai gila orang ni. Sebab dizahirkan lawa. Ini pengaruh Kristian. Kristian mengahwinkan anak berdasarkan kecantikan. Dan orang kita sekarang, maksudnya orang Islam sekarang, mereka mengahwinkan anak mereka dengan lelaki yang kaya dan popular. Yang popular, yang glamour. Agak-agak masuk TV sekali dua boleh jadi menantu ni. Agak-agak masuklah pertandingan selebriti. Nanti masuk TV. Dia nak kaya dan nak glamour. Sedangkan Islam, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mengahwinkan anak mereka kepada orang yang mempunyai agama dan akhlak. Sebab itu kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Bila datang kepada kamu seorang lelaki yang meminang anak kamu, yang ada agama, yang ada akhlak, fazawiju, kahwinkan dia. Kita lihat hebatnya Mubarak. Dia kata, Tuan, kalau orang jahiliah dia tengok keturunan, kabilah. Kalau Yahudi dia tengok harta. Kalau Kristian dia tengok lawa comel. Kalau orang kita hari ni yang kebanyakan tak faham Islam ni, dia tengok orang ni ada harta dan glamour. Popular. Oh, popular siap. Tetapi Rasulullah ajar kita, orang yang patut kita kahwin ni yang ada akhlak dan agama. Hampir benda ni hilang dalam masyarakat Islam hari ni. Kalau kita nilai balik tuan-tuan sekalian, kalau waktu tuan-tuan menerima pinangan menantu-menantu ni, orang yang nak kahwin dengan anak-anak kita kira tak benda tu? Kita kira tak dia ada agama dan akhlak? Yang kita kira gaji dia berapa? Kerja apa? Glamour tak glamour dia?
Akhirnya anak kita dipukul, dibelasahnya. Tapi kalau kita nilaikan agama dan akhlak, dia berakhlak dengan kita, dia berakhlak dengan isteri dia. Dengan agamanya, dia menjaga hukum hakamnya, perintah Allahnya. Tuan-tuan, bila Nuh tengok Allah hebat. Kalau begitu aku nampak anak aku tak layak menaikkan berkahwin kamu je, wahai Mubarak. Aku merdekakan kamu. Dan sekarang aku nak pinang kamu untuk anak aku. Mubarak pun diam, tak kata apa. Lalu Nuh bin Maryam ini pergi jumpa anak dia. Wahai anakku, aku jumpa seorang lelaki yang cocok untuk kamu, sesuai. Lalu kata anaknya, ayah, apa yang ayah suka, saya pun suka. Yang ayah redha, saya pun redha. Lalu katanya, aku kahwinkan kamu dengan lelaki bernama Mubarak. Akhirnya berkahwin dengan Mubarak, keluar anak yang luar biasa hebat. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah bin Mubarak lahir daripada kedua ibu dan ayah yang luar biasa muraqabatullah. Lahirlah anak yang hebat, yang bukan sekadar ulama, bukan sekadar dermawan, jutawan, bukan sekadar korporat, tetapi juga pejuang. Segala-galanya ada padanya di antara ulama yang memiliki dunia dan akhirat. Tetapi ini cerita muraqabatullah, salah satu daripada banyak cerita. Bagaimana orang muraqabatullah ini, pemerhatiannya ialah perhatian Allah padanya. Sama juga orang yang ada muraqabatullah, tuan-tuan sekalian, ialah kita kan sibuk orang nilai kita, Kita tak sibuk apa penilaian Allah pada kita. Kalau kita orang yang punya muraqabatullah, kita akan mengambil kira apa yang Allah nilai kepada kita. Bukan apa yang orang nilai kita. Orang ni, tuan-tuan, kita boleh beli penilaian dia. Tapi tidak Allah. Kita tahu diri kita sebenar dengan penilaian Allah SWT. Maka ini mukaddimah kepada sifat muraqabah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan huraikan lagi apakah muraqabah yang boleh secara praktikalnya kita boleh lakukan dengan mudah supaya kita sentiasa melihat diri kita ini dan meyakini bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah setiap tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan kita, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.